luaran. Tapi sempurnanya Islam menggunakan afiah sebab afiah ni bermaksud kesihatan yang sempurna luar dan dalam. Masya Allah, tabarakallah. Okay, kita ni perasan tak kalau kita tadabbur Al-Quran, kita baca tafsir kan, kita belajar Al-Quran, kita sedikit sebanyak belajar lengkuk bahasa Arab Al-Quran, kita akan perhatikan kita akan automatik berubah. Kenapa kita berubah? Sebab Al-Quran ini ialah mukjizat. Al-Quran ini penuh keberkatan. Kita belajar hadis penuh keberkatan. Keberkatan yang iaitu kebaikan yang melimpah-limpah dan berterusan, sehingga bila kita belajar Al-Quran sampai ke tahap kita belajar bahasa, bunyinya, barisnya, hurufnya, kaitannya dan sebagainya, munasabah ayat, dia akan sangat menyentuh jiwa kita. Jadi bukan sekadar, yang paling penting manusia ni jiwa dia tu yang berubah, dalaman dia berubah. Bila dalaman dia berubah, akhlak berubah, perangai berubah. Itu yang jadi kita ni jadi wanita, mungkin kita wanita menjadi wanita yang ada personality. Satu penting sangat belajar mendalami, merenungi, itu tadabbur, tazakur Al-Quran kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, dari segi bahasa pun ada beza maksud sihat dengan afiah. Allahu Akbar. Sebab kalau dalam afiah yang Rasulullah ajarkan kita doa ni, Allah ma'afini, okey, dia adalah sihat yang merangkumi jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Ada orang, kita tanya dia, apa khabar? Alhamdulillah, sihat, tapi tak solat. Badan sihat, tapi tak solat. Adakah itu afiah? Adakah itu hidup afiah? Tak. Sekarang nampak tak betapa sempurnanya Islam? Betapa sempurnanya doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab dia sebenarnya kita nampak mungkin simple, ringkas. Biasa. Tapi kalau kita faham makna dia, subhanallah. Sekarang nampak kenapa menggunakan perkataan afiah? Allah Akbar. Kalau agama lain, dia pentingkan sihat tubuh badan je. Tapi tak beriman, tak salat, syirikkan kepada Allah, itu tidak dikira afiah. Bukan hidup yang afiah. Subhanallah, Allah Akbar. Sebab itulah jangan tinggal doa ni. Zikir pagi petang jangan tinggal. Dulu-dulu kita tak belajar, kita baca doa ni, kita fikir kita apa ni? Tak sihat, tak sakit lah. Tak demam, kan? Apatah lagi penyakit kronik. Tapi, ya Allah, bila kita tadabbur ayat ni, kita renung dalam-dalam. Ya Allah, ya Tuhanku, padahal Nabi semua baca pagi petang. Begitu sekali rupanya maksud. Okay? Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita akan hurai lagi. Lepas tu kita baca dulu. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Yang bermaksud, ya Allah, berilah keafiatan, iaitu keselamatan dari penyakit, dosa dan azab pada tubuhku. Ya Allah, berilah keafiatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah keafiatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Okay, doa ini dibacakan 3 kali pagi dan 3 kali petang dalam zikir pagi dan zikir petang. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nombor 701, okay, dalam juga Sunan Abu Dawud. Subhanallah. Dan dalil surah ni saya ada letak dekat grup WhatsApp kan. Okay. Dia bersumberkan seorang tabi'in. Okay. Jadi share dekat grup. Seorang tabi'in ini dia bertanya kepada ayah dia.
apa ya, sekejap ya. Buka dekat grup WhatsApp dia punya hadis tu. Minta maaf, tab saya ni dia tak support apps hadis ni, jadi saya tak boleh buka. So saya cuma boleh share dia punya foto sahaja, dia punya image, tapi tak boleh buka hadis tu. Tak tahu kenapa tab saya ni tak support Okey. Telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Abu Bakrah, dia berkata kepada bapaknya. So bapaknya ialah sahabat. Ni anak dia tabi'in. Okay, tanya pada ayah dia. Wahai bapaku, di waktu pagi aku selalu mendengar berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, berikanlah keselamatan terhadap badanku, berikanlah keselamatan terhadap pendengaranku, berikanlah keselamatan terhadap penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau ulang-ulang hingga 3 kali. Di pagi dan petang hari, dia menjawab. Ayahnya menjawab. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa dengannya. Maka aku berkeinginan untuk mengikuti sunnahnya. Abbas berkata dengan riwayat dalam hadis tersebut, dan kamu juga mengucapkan, ada satu doa juga lagi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kemiskinan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kamu ulang-ulang hingga 3 kali, baik di pagi dan petang hari. Lalu kamu berdoa dengannya. Ayah Abdiyah menjawab, maka aku ingin mengikuti sunnah baginda. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, beberapa doa bagi orang yang tertimpa musibah. Allahumma rahmatak arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslini sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berharap rahmatmu, kerana itu janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri dan janganlah engkau berpaling dariku sekejap mata. Perbaikilah semua urusanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Dan sebagian perawi ada menambahkan doa yang telah disebutkan. So ini adalah hadis yang banyak doa dalam dia. Okay, subhanallah. Jadi kalau kita nampak kat sini, dia bertanya pada ayah dia, apa yang ayah dia jawab? Masya-Allah, tabarakallah. Kita nampak bila anak dia kata engkau ulang-ulang 3 kali doa ni pagi dan petang hari. Apa ayah dia jawab? Yang patut kita contohkan melalui hadis ini ialah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa dengannya, maka aku berkeinginan untuk mengikuti sunnahnya. Jadi setiap kita orang Islam sepatutnya nak mengamalkan sesuatu amalan zikir ataupun doa, yang paling penting dulu dia, adakah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terlalu banyak doa, amal ibadah, zikir yang memang sahih. Itu pun belum kita amalkan, belum kita buat. Tapi kita boleh pula zikir yang tak ada sumber, yang tak sahih pun, yang itu kita pergi nak ikut. Pass is pass. Itu mungkin kita dulu. Apa je asal orang bagi tips lah, petua lah, kita pun segeralah beramal. Tanpa kita bertanya dulu, adakah ini dari Nabi? Apa sumbernya? Mana dapat doa ni? Kalau dulu kita tak ambil sana, kita tak risau, maksud saya apa? Kita tak alert pun benda-benda ni. Okey, asalkan rezeki lagi-lagi nombor satunya. Asalkan untuk kaya je, asalkan untuk anak je, untuk rumah tangga je, kita terus je amat tanpa kita fikir sumber dia. Betul tak? Termasuklah saya dulu. Tapi semakin kita belajar, alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Allah bagi dekat kita untuk dapat peluang, ruang dan peluang untuk mendapatkan ilmu yang benar, ilmu yang manfaat, yang seterusnya kita boleh mengamalkan supaya kita tak rugi. Kalau kita amalkan benda sesuatu yang tak ada sumbernya, minta maaf saya cakap, kita sangka kita dapat pahala. Rupanya depu je. Kita tak nak macam tu. Okey, subhanallah. So kita kena mencontohkan dalam hadis ni. Dia kata apa? Kenapa dia amal? Sebab dia dengar Rasulullah baca doa ni.
That's why kita hari ni ikut macam ni. Sebab amal soleh itu, okay, ada satu tafsiran yang kita baca setiap hari, setiap malam al-mulk tu kan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu bermaksud dua. Dikira amal yang baik itu ialah mesti yang pertama, ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua ialah ittiba' rasul, ikut sunnah. Barulah dikira ahsanu amala ataupun amalan soleh. So kalau tak ada dua syarat ni, salah satu pun, maksud saya, hari ni dia ikut sunnah tapi tak ikhlas kerana Allah. Boleh tak? Tak boleh. Subhanallah, jadinya kita try very hard, okay, menuntut ilmu supaya kita memenuhi dua kriteria ini supaya tidak menjadi sia-sia. Okay, Allah Akbar. So kita ikut sunnah. Memang doa ini dibacakan oleh Rasulullah sendiri. Subhanallah. Okay, jadi kita nampak kat sini. Okay, kita huraikan. Allahumma afini fi badani. Okay, kita dah faham dah. Tidak menggunakan perkataan sihat sebab kalau sihat belum cukup sempurna. Tapi kalau afiah, dia sempurna jasmani dan rohani. Okay. Maksud sempurna tu yang tadi saya bagi contoh lah. Ada orang dia memang sihat tubuh badan tapi tak solat. Itu menunjukkan dia tidak afiah. Hidupnya tidak afiah. Okay, dimulakan dengan Allahumma afini fi badani. Okay, dalam doa ini, badani itu badan, tubuh. Okay? Dan kita tahu tubuh kita terdiri pada ada unsur dalaman dan ada unsur luaran. Yang kita boleh nampak ni anggota luaran kita kan. Tapi kita ada tak unsur dalaman? Okay? Allah Akbar. Jadinya menariknya kita dah nampak yang pertama, Rasulullah mengajar kita menggunakan permohonan untuk bukan sekadar sihat, tapi sihat wal afiat. Maknanya dalam afiat ni terkandung sekali sihat. Kalau kita minta sihat, belum tentu afiat. Tapi kalau minta afiat, auto sebenarnya kita minta sihat. Okay? Allah Akbar. Jadinya, kesihatan yang sempurna ni, yang dimaksudkan kesihatan yang sempurna ni, sihat hatinya, sihat akalnya, sihat tubuhnya. Tiga ni. Sihat hati, tubuh dan akal. Allah Akbar. Maksudnya, ada orang, dia nampak sihat, normal. Tapi bila kita cakap dengan dia, tak menyambung. Kita cakap lain, kita tanya lain, dia jawab lain. Saya nak tanya, waras tak dia tu? Badan sihat tu. Tapi kita tanya lain, jawabnya lain. Sempurna tak sihat dia tu? Tak. Okay? Allah Akbar. Tapi lagi bahaya kalau orang yang sakit hati. Betul? Hatta sekalipun badan dia nampak sihat, tapi hati dia tubuh penyakit. Sombong, tak kabur, tak sabar. Cantik tak sihat dia tu? Dia akan pergi ke tak cantik juga. Okay? Allah Akbar. Sebab kalau sakit hati ni, dia memang bawa kepada kehidupan yang tidak bahagia. Kan? Allah Akbar. Subhanallah. Jadi walaupun badan tu nampak sihat, tapi kalau hati dia menderita, okay, sakit, merana, dekat dalaman, tak bahagia juga. Subhanallah. Jadi saya menyeru diri saya dan kita semua ketika kita berdoa, Allahumma afini fi badani. Ingat, kita tengah minta apa ni? Sihat hati kita, akal kita, tubuh badan kita sekaligus. Luaran dan dalaman. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Kalau kita ambil contoh lagi, kalau orang gila, dia makan sampah. Baju tak tukar. Tak mandi. Tidur pun kat mana-mana. Tapi sihat tak ada. Macam tak kena cerit, tak kena pula eczema, tak kena pula rashes, tak kena pula macam sakit ke, sakit kulit ke, resdung ke. Ada tak? Kita orang gila tu elok boleh jalan tengah panas. Jauh dia boleh berjalan. Nampak tak? So, fizikal dia sihat. Tapi, akalnya tak waras. Okay? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita ni yang mandi berapa kali sekarang musim panas kan?
Allahu Akbar. Jadinya Allahumma afini fi badani. Jangan baca lagi laju. Allahumma afini fi badani wa afini fi sami. Tak menghayati, tak ada perasaan. Bila kita dah faham, kita automatik kot lepas ni tak ada nak baca laju kan? So kita tahu apa yang kita nak, kita tahu apa yang kita minta. Allahu Akbar. Okey. Subhanallah. Lagi, Allahumma afini fi sam'i. Okey. Ya Allah, aku mohon afiah pada pendengaranku. Subhanallah. Kenapa kalau ikutkan, telinga kita kan dah memang anggota tubuh badan kita. Mata kita pun dah memang tubuh badan anggota kita. Kan, maknanya dah termasuk dalam badan ni lah tadi kan. Allah maafkan. Tetapi kenapa dikupas, maksudnya lepas kita minta Allah maafini fi badan ni, Rasulullah detailkan pula Allah maafini fi sam'i, kemudian Allah maafini fi basari. Dirincikan lagi. Padahal dalam badan ni tu patutnya dah masuk lah pendengaran dengan penglihatan, betul? Kenapa? Kenapa? Okey, maka dirincikan, okey, walaupun sebenarnya dah sebahagian daripada tubuh anggota badan kita, okey, diperincikan lagi sebab nak dikhususkan betapa specialnya deria pendengaran dan penglihatan ni, sebab melalui deria pendengaran lah untuk kita masukkan ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat hukum hakam, kisah Nabi dulu-dulu daripada Al-Quran. Kita menggunakan pendengaran. Betapa ramai orang mendengar ayat Al-Quran, betapa ramai orang mendengar azan, tapi masuk tak ada ke hati? Masuk tak ada ke hati? Tak. Masuk kanan, keluar kiri. Jadi bila Allah maafini fi sam'i, kita sekaligus nak minta keselamatan, minta sihat. Okey, pendengaran kita tu khusus terutamanya ayat-ayat Al-Quran, okey, ayat syar'iyah, ayat qauliyah. Bila kita mendengar, kita berharap sangat bila kita baca ataupun kita dengar orang lain baca ayat Quran, kita boleh dengar sekaligus pendengaran itu menghantarkan terus ke hati, ke lub, telinga hati kita. Okay? Kalau orang bagi nasihat, kita dengar, kita ambil. Okay? Dengar azan, kita dengar, kita solat. Itulah maksudnya. Faham Dan basari, iaitu kita tahu penglihatan. Okay? Digunakan sebab dari penglihatan kita ni, kita ada mata fizikal, kita ada juga mata hati. Kita ada juga mata hati. Contoh, kalau kita tengok jenazah, kalau orang yang tak guna mata hati, dia tengok je macam tu. Dia tanya bila mati. Siapa yang mati tu? Tapi kalau orang yang menggunakan mata hati, dia terus ingat apa? Aku pun bakal jenazah. Mati bila-bila ni. Dan cukup belum amalan. So, penglihatan kita tu, kita gunakan untuk tafakur. Kita gunakan untuk merenung. Bukan sekadar melihat dan memandang, tapi kita merenung ayat-ayat kauniyah. Iaitu tanda-tanda kekuasaan, kehebatan, kebesaran, keagungan Allah di alam semesta. Contoh, bila kita tengok laut, bila kita tengok matahari, pagi tadi matahari, subhanallah, sangat cantik pagi tadi. Okey. Kita tengok bulan, bintang, langit, laut yang luas, semuanya kita ingat pada siapa? Kita ingat pada penciptanya. Kita ingat kepada pengatur malam dan siang ni. Hebatnya Engkau, ya Allah. Belum pernah lagi matahari ni, okey, dia lebih lama, dia wujud lebih lama daripada kita. Tapi besar daripada kita. Tapi tak pernah melawan Tuhan. Tak pernah melawan Tuhan. Tapi aku yang kecil macam ni, berani lawan perintah Tuhan. Jadi, mata dia tu boleh membawa mesej-mesej ataupun menjadi signal. Okey, bila dia lihat alam semesta, dia menghantar mesej itu terus ke dalam hati, mata hati. Dia pandang semua ni, pandang dengan mata hati. Subhanallah, Allah Akbar. Okay. Jadi kalau tengok, ada even dekat handphone ke, dekat mana-mana kita ternampak tentang
jenazah, ataupun kita tengok bagaimana penderitaan rakyat Palestin, saudara kita di Gaza, okey, di Rafah. Kita rasa, ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Bagi tersiap juga kita ni. Kita tengok anak-anak yang kebuluran, kesakitan, penderitaan mereka. Allah Akbar. Okay? Menggunakan mata hati. Tapi kita boleh relate dengan surah Muhammad contohnya. Okay? Bagaimana keyakinan rakyat Palestin dengan janji Allah. Yang paling penting dia kata, sabar. Yang paling penting apa? Sabar. Janji Allah kepada orang yang berjihad. Jadi kita menggunakan, kita tengok dengan mata fizikal, tapi kita merenung dengan mata hati. Sebab tu spesifik selepas walaupun sudah kita minta Allah ma'afini fi badani, seterusnya dilanjutkan dengan Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Supaya telinga kita tajam dengan ayat-ayat qauliyah, supaya mata kita tajam dengan ayat-ayat bila kita memandang ayat-ayat kauniyah ataupun tanda-tanda ciptaan Allah di alam semesta ni. Okay? Allahu Akbar. Jadi kalau kita nampak, kalau kita faham Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. So apa sahaja nikmat sihat pada tubuh badan kita, okay, pada hati, pada akal, okay, seterusnya telinga yang mendengar ayat Quran, okay, mata yang melihat keajaiban kekuasaan Allah, makanya ketiga-tiga ini sebenarnya membawa kita kepada apa? So nampak tak kenapa lepas kita minta tiga ni ditutup dengan La ilaha illa ant. Okay, perhatikan ya. Setelah kita minta Allah ma'afini fi badani, ni satu. Kan? Ni. Lepas tu kita minta Allah ma'afini fi sam'i. Lepas tu kita minta Allah ma'afini fi basari. Ditutup, nampak tak? Ditutup apa selepas tu dengan tahlil. Dengan kalimah tahlil iaitu La ilaha illa ant. Kenapa ditutup dengan La ilaha illa ant? Tiada ilah yang berhak disembah malaikat engkau. Kenapa ditutup dengan La ilaha illa anta kat sini? Kenapa ada kalimah tahlil kat sini? Ulama mengatakan, jadi bila kita dah tahu dah, kita tak nak sakit. Kita semua nak sihat. Nak sihat tubuh badan. Kita dah tahu dah nak sihat tubuh badan luar dalam. Kita dah tahu dah kita nak kenapa nak sihat pendengaran, supaya bila kita dengar Al-Quran, merasa masuk dalam hati, kita faham, seterusnya kita mengamalkan. Bila kita boleh menyampaikan. Kita dah tahu dah kenapa kita nak nikmat penglihatan, bukan sekadar boleh melihat fizikal, tetapi penglihatan mata hati yang tajam. Ketika kita melihat pertukaran malam dan siang, ketika kita tengok ciptaan langit, semuanya mengingatkan kita kepada akhirat. Itulah ulul albab, betul? Okey? Dan ada La ilaha illa anta ni, ulama mengatakan, jadi apakah tujuan kita minta sihat? Sebab itu ditutup dengan La ilaha illa anta. Jadi tujuan kita sihat adalah untuk beribadah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadinya sihat ni, tapi ramai orang jaga makan, jaga garam, jaga gula, jaga minyak, jaga lemak, jaga tu semua itulah diet itu, diet ini. Betul? Jogging, berjalan dan sebagainya, pergi gym dan sebagainya. Kalau tanya untuk apa kau bersusah payah ni? Cycling dan sebagainya. Nak sihat lah. Kalau terhenti setakat itu, rugilah. Sebab sebenarnya, kita sanggup buat semua tu, kita usaha untuk kita sihat tubuh badan, kita kena ingat tujuan. Sihat ni ada tujuan. Bukan terhenti sekadar tujuan nak sihat. Kita nak sihat untuk beribadah. Jadi, sihat tubuh badan adalah untuk menambahkan keimanan. So, kalau dia bertambah sihat, tapi dia makin jauh daripada Allah, tidak taat perintah Allah, apa makna sihat dia tu? Nampak sekarang ni? Allahu Akbar. Sebab itulah, lepas kita minta tu, kita diingatkan dengan La ilaha illa ant. Supaya kita ingat tujuan penciptaan kita. Okey? Sebab tu ada tahlil kat tengah tu. Okey? Subhanallah. Tujuan, ingat Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah.
ibadat. Jadi sehat ni adalah sarana ataupun apa tu panggil? Adalah jalan lah. Sehat ni adalah wasilah. Tapi tujuan sihat sehingga ada dalam segi pagi petang tujuan ada doa minta sihat. Khusus sebenarnya adalah untuk dengan kesihatan itulah kita menambah iman dengan beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Okay. So kita tak nak dengan sihat tubuh badan, dengan mata yang boleh melihat, dengan telinga yang boleh mendengar, tetapi terkena dosa. Bila berdosa, dapat azab. So kalau kita dekat apps kita ni, ya Allah berilah keafiatan keselamatan dari ada 3 ni lah PDA ni. Penyakit, dosa, azab. Sebab tu dimulakan dulu dengan minta sihat. Sebab bila sakit ni, kadang-kadang bila sakit, lepas tu tak sabar. Bila tak sabar, sangka buruk dengan Allah. Tak sabar juga lagi, pergi jemput bomoh, percaya pula dengan tangkal dan sebagainya. Nampak tak dia menuju kepada apa? Kepada dosa dan kepada azab. Yang sembilan saya. Baik? Allahu Akbar. Jadi kita fahamlah kan? Kalau dah sihat, maksudnya apa? Tambahlah amal ibadah. Okay? So, fungsi sihat untuk apa? Beribadah. Okay? Alhamdulillah. Jadi kita semakin nampaklah kenapa doa ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita supaya kita dapat bertambah-tambah iman dengan bertambah-tambah amal ibadah. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita lepas ni tengok pokok ke, kita tengok bunga ke, kita tengok apa pun. Kalau mata kita melihat tu, kita ingat apa? Dulu kan kita puji bunga tu cantiknya. Tapi kita lupa nak puji pencipta bunga. Silam hari bulan kita puji apa? Tengoklah siapa yang Nauzubillah min zalik. Okay? Kita puji, kita lupa nak puji yang lebih berhak, itu puji kepada pencipta. Sekarang tengah cantik kan pokok-pokok bunga sekarang ni. Macam musim bunga dah. Kalau saya nak balik rumah saya tu, saya lalu dekat depan Dato' Mansur tu, pokok-pokok besar tu semua dia pink, putih, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang musim bunga lah kita ya. Tahu tak kenapa? Sebab tu untuk bunga tu cantik, keluar cantik, dia memerlukan suhu yang sangat panas. Bunga kalau lebih cantik colour dia pada bila ada sinaran mentari tu. Jadi ingat tak kita pernah tadabbur tu? Kalau bunga untuk dia keluarkan kecantikan dia perlu tahan panas tu. So kita hari ni nak pandai, nak tahu, nak belajar, kenalah tahan keletihan, kepayahan menuntut ilmu. Ni yang malas nak belajar ni. Susah. Lepas tu apa? Pening. Lagi? Sedangkan pening tu membawa kepada peningkatan. Jadi kena bersedialah untuk pening. Kalau bunga tu sangat panas supaya dia boleh mengeluarkan warna yang cantik untuk kita pandang dia, untuk kita puji dia. Subhanallah. Jadi sangguplah bersusah payah ya. Dan dari satu sudut lagi, semua orang tak suka ujian musibah, betul? Sakit tak suka kan? Sakit macam panas tadi, sakit. Tapi sebenarnya dia tengah mengeluarkan apa? Kita sabar, kita pilih untuk sabar, dia tengah mengeluarkan inner beauty. Kecantikan dalaman, iaitu kesabaran. Okay? Menjadikan akhlak. Allah Akbar. Kalau inilah yang Allah nak, aku kan hamba, aku kena ikut. Aku kena sabar. Ya Allah, semoga asbab sabar ni aku dapat pahala, dapat ganjaran, aku hapuskan dosa aku dan menaiklah darjat aku di sisimu ya Allah nanti kat syurga. So bila kita dah belajar, kita dah faham dah kenapa kita diuji. Betul? Dan yang paling tinggi ujian siapa? Para Nabi. So jangan kata kita dah habis berat dah. Jangan kata kita rasa kita lah paling berat sekali masalah. Tak ada orang lebih berat daripada kita. Okay, ujian yang paling berat adalah berdasarkan keimanan. Allahu Akbar. Faham sekarang ni? Kenapa ada la ilaha illa ant? Dan kalau zikir pagi petang memang sikit-sikit la ilaha illa ant. Sikit-sikit kita akan jumpa la ilaha illa ant. Okay, selanjutnya. Allahumma inni a'udzubika minal kufr. Okay? Ya Allah,
Aku berlindung. A'udzu, ta'awuz, isti'azah. Kita mohon perlindungan. Dengan siapa? Bika. Bi. So, bi ingat tak? Ba pas malam. Ba al-isti'anah. Okay. Iaitu bi. Okay. Kita nampak kat sini. A'udzu bi. Kita tengah minta ba al-isti'anah. Dengan rahmat pertolongan Allah. Kali ialah dhamir atau ganti nama kepada Allah dengan Allah. Ni ialah aku. A'udzu. Okay. Aku mohon dengan rahmat pertolonganmu minal kufur. Kufur. Kafir. Dari kekufuran dan kefakiran. Okay. So, mana yang lebih teruk ialah, maksud saya, didahulukan kufur berbanding fakir. Okay. Mana kufur tu lagi parah lah. Dan untuk kita ingatkan, kufur ni, ataupun menjadi kafir adalah dosa besar. Lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa mencuri. Dosa melakukan kesyirikan. Kufur dengan nikmat Allah. Jadi kafir. Subhanallah. Bermaksud siapa yang kafir, maksudnya dia mati dalam keadaan kafir tanpa bertaubat. Tak sempat bertaubat ataupun mati dalam keadaan tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah. Mati dalam keadaan kafir, maka dia akan dapat siksa azab yang kekal abadi. Nauzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Jadi ulama mengatakan kafir ni, kufur ni boleh bentuk ucapan, perbuatan dan keyakinan. Ada 3 bentuk. Bentuk ucapan. Contohnya apa? Dia menghina Allah, dia menghina Rasulullah, dia menghina Al-Quran. Kalau dari segi perbuatan, contohnya, dia bakar Al-Quran, dia pijak Al-Quran, dia tidak sujud kepada Allah, sujud kepada selain Allah. Kalau dari segi keyakinan, dia meyakini bahawa alam semesta ni wujud secara sendiri. Ataupun dia mempercayai ada pencipta selain daripada Allah. Ada kuasa lain yang berkuasa kepada alam semesta ini selain Allah. Itu keyakinan. So, bahayalah. Nauzubillah min zalik. Jadi, aku berlindung, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Seterusnya ialah, nampak tandakan nombor 1 kufur, yang kedua ialah fakr, itu pun fakir. Fakir selama ni kita faham memanglah kemiskinan, betul? Maknanya lebih teruk daripada miskin. Fakir ni dia lebih susah daripada golongan miskin. Tetapi belum fakir total. Belum fakir total. Kalau sekadar fakir dari segi harta, makan tak cukup, tapi dia solat, dia beriman, dan dia bersabar dengan kemiskinannya itu, walaupun mungkin rezeki dia cukup-cukup ataupun tak cukup ke, tapi dia memilih untuk bersabar dengan takdir Allah, dia beriman dengan qada dan qadar Allah, maka kesabaran itu menghasilkan pahala. Betul? Dia yang fakir ni, fakir total ni, bila dahlah dia susah, lepas tu tak solat. Itu yang paling bahaya. Paling bahaya. Bila dia fakir total. Dia bukan sekadar fakir dari segi harta dan sebagainya. Dia fakir total bila dia sekaligus tidak beribadah kepada Allah. Iman dia goyang ataupun dia tak beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Itu sangat-sangat bahaya ni. Saya nak tanya, pernah dengar kan? Dapur Nabi pernah berapa bulan tak berasap? 3 bulan tu. Dapur kita pernah? Pernah tak? Ramai tak sahabat Nabi di kalangan fakir? Tapi itu bukan fakir yang total. Jadi kita risau fakir yang total ni. Dah memang fakir, tapi sekaligus tidak menjadi hamba Allah. Kufur nikmat dan sebagainya. Walaupun dia fakir, tapi dia tetap berusaha, dia bersabar.
dia tidak berputus asa daripada rahmat Allah, maka dia masih selamat. Tapi yang paling kita takut ni ialah yang dia langsung tak beribadah, okey, dan dia semakin jauh daripada Allah. Nauzubillah. So Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr. Yang ketiga apa? Wa a'udzubika min azabil qabr. So ni yang ketiga, kita minta perlindungan yang pertama daripada kufur, daripada fakir, dan yang ketiga ialah daripada azab. Okey, azab kubur. So sepatutnya kita rasa seram lah. Banyak doa yang Nabi ajarkan pada kita daripada minta perlindungan daripada azab kubur. Antaranya kan doa sebelum beri salam kan. Okey. Subhanallah. Sekarang kita dekat alam dunia. Semua orang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada seorang pun kita akan terlepas daripada kematian. Sebab kematianlah akan menyempurnakan maksudnya untuk kita dapat balasan. Terutama kita yang orang yang beriman, kita nak dapat balasan syurga Allah, tapi kita kena terlebih dulu mati. Kan? Kita memang kena mati. Okay, subhanallah. Jadi alam kubur. Kenapa doa minta perlindungan daripada azab kubur? Sebab azab kubur ni sangat menyeramkan sebenarnya. Okay. Okay. Siapakah khalifah yang ketiga? Ketiga, Uthman. Okay. Sayyidina Uthman bin Affan. Okay, tengok ni Sayyidina Uthman bin Affan, kalau dia menziarahi kubur, okay, dia akan menangis. Real menangis. Okay, orang Arab pun janggut macam mana? Bukan seciput tau. Kan? Janggut tu sampai basah. Kalau pergi ziarah kubur tu, janggut Sayyidina Uthman sampai basah, sampai sahabat tu bertanya. Okay? Tanya kat Sayyidina Uthman bin Affan, kenapa menangis teruk sangat? Okay? So alam kubur, so kata Sayyidina Uthman, dia teringat tentang kata-kata Rasulullah SAW, sabda Nabi. Okay? So alam kubur adalah awal kehidupan hakiki dari seorang manusia. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Sebenarnya kita semuanya akan mati. Kita akan masuk alam kubur. Dan alam kubur ni adalah area stop pertama. Okay, area pertama, macam nak cakap hentian lah, hentian pertama. Okay, perjalanan kita kan masih panjang. Okay, perjalanan, tapi ini adalah perjalanan pertama akhirat kita. So barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Perjalanan kita kan panjang. Okay, dekat alam dunia, lepas kita masuk alam kubur ataupun alam barzakh. Okay, ataupun alam barzakh. Lepas alam barzakh kita ada alam akhirat, okay, alam mahsyar dan sebagainya. So maka setelahnya lebih mudah. Tapi barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya akan lebih berat ataupun lebih kejam. Okay. Jadinya ataupun ada satu poster lain lagi, ni liang kubur adalah awal perjalanan kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya liang kubur atau alam barzakh kita adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun, jika dia tidak selamat daripada siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Okay. Allahu Akbar. Jadinya, ingat kita kena sangat-sangat berusaha, bersungguh-sungguh. Okay. Sebab semua kita nak tak masuk je dekat alam barzakh, dekat alam kubur kita tu, kita dah masuk kepada mukadimah syurga. Semua orang nak kan? Masuk pintu kubur kita tu macam masuk pintu syurga. Semua orang nak macam tu. Okay. Kita nak sangat kubur kita seluas mata memandang. Bukan sempit. Betul? Okay. Jadi kena buat apa? Kena perbanyakkanlah amal soleh. Apa syarat amal soleh tadi?
Ikhlas, jaga keikhlasan hati kita semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua ialah ittiba Rasul. Okay? Jangan kita nak buat apa-apa amalan ikutlah petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Barulah amalan kita tidak akan ditolak. Okay? Dan kenapa Rasulullah beria? Maksud saya banyak doa-doa yang Rasulullah ajarkan kita. Wa'udzubika min azabil qabr. Okay, cuba kita kira kejap. Dah berapa lama dah Fir'aun mati? Dah berapa lama dah Qarun mati? Dah berapa lama dah Haman mati? Lebih lama kan? Sebab selagi belum kiamat, selagi tu duduk dalam alam kubur. Alam barzah. Kalau dah kena seksa azab kubur, menderita tak ni? Menderita. Maknanya selagi tak kiamat, selagi duduk alam kubur tu, selagi tu akan diseksa, dan diseksa. Tak saya surah Ghafir kan? Fir'aun memang teruk kena. Sekarang dah kena belum? Sekarang Fir'aun dah kena seksa belum? Dekat alam kubur? Dah. Okey? Sebab itulah doa sungguh-sungguh. Wa a'udzubika min azabil qabr. Sebabnya lama lagi. Betul? Kita tak tahu kiamat bila kan? Kalau kita tengok orang-orang yang terdahulu, Alhamdulillah misalnya. Seperti Fir'aun dan sebagainya. Okey? Selagi belum hari kiamat. Dan dah hari kiamat pula, adakah lebih ringan? Lebih teruk lagi. Ingat hadis tadi. Hadis tadi kata, jika seseorang selamat dari siksaan kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika dia tak selamat daripada siksaan kubur, siksaan sekarang ni, kalau sekarang dia dah dalam kubur, sekarang kena siksa, maka selanjutnya akan lebih kejam. Okay? Jadi doa yang diajar oleh Rasulullah dalam zikir pagi petang ni bukan doa yang kita kena pandang sebelah mata je. Dia doa yang sangat penting. Okay? Doa yang sangat penting, sangat besar pemaknaannya. Allahu Akbar. Dan ulama juga mengatakan kenapa beria kita minta doa min azabul qabr sebenarnya bermaksud juga sekaligus kita minta tolong dengan Allah, lindung kita juga daripada amalan-amalan ataupun punca-punca ataupun sebab-sebab yang boleh terkena azab. So, bila kita doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, kita bukan sekadar minta perlindungan daripada azab kubur, sekaligus sebenarnya kita tengah minta apa? Perlindungan daripada sebab-sebab yang boleh menyebabkan kena azab kubur. Boleh tutup lagi dengan la ilaha illa. Jadi siapa yang boleh selamatkan kita dari azab kubur ni? Hanya Allah. Hanya hidayah dan taufik daripada Allah. Sebab tu Allahumma inni a'udzubika minal kufr. Itu yang pertama. Kita minta dengan Allah lindungi kita betul-betul daripada terjebak, terkena, terikut, okey, tergoda dengan sebab-sebab ataupun yalah, kita tahu kan godaan apa? Godaan syaitan, bisikan was-was, hawa nafsu, syubhah dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Semua itulah kita sekaligus minta. Okey? Okay, kalau kita tambah lagi doa ni, okay, saya tengok juga dekat buku lain. Okay, ya Allah, berilah keselamatan pada badanku, iaitu kita memohon kepada Allah agar menyelamatkan badan daripada penyakit dan gangguan. Okay, afini fi badani ini bukan sekadar daripada penyakit, sekaligus kita mohon juga daripada gangguan ni. Supaya apa? Supaya kita dapat menjalankan ketaatan, dapat menjalankan ibadah kepada Allah. Okay? Dan bila kita sihat, kita niatkan kesihatan kita itu untuk menolong agama. Kita berdakwah, kita tolong orang lain, kita ingatkan orang lain.
kita ajar orang lain. Okey, subhanallah. Jadi kenapa kita nak minta Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari? Sebab apa? Supaya terlindung, supaya kita selamat daripada penyakit dan gangguan, sekaligus kita semakin kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan dapat menolong agama. Okay. Maka khusus pendengaran dan penglihatan kita, okay, kedua-duanya, okay, supaya kita dapat mengenali dalil-dalil akal, okay, mengenali dalil-dalil akal maupun dalil-dalil nakli, iaitu daripada Al-Quran dan Sunnah. Okay, kita dapat melihat keagungan Allah, ciptaan Allah di alam semesta ni. Okay, maknanya semuanya melalui pendengaran dan penglihatan kita tu semuanya turun dekat masuk dalam. Jadi iman pun semakin bertambah. Sebab tu ada kalimah tahlil, la ilaha illa. Sekaligus juga sebenarnya kita mohon keselamatan daripada maksiat pendengaran, maksiat penglihatan. Okay? Maksiat, maksudnya penglihatan dan pendengaran kita itu membawa kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. So kita minta perlindungan. Okay. Selanjutnya kita akan masuk kepada doa yang ketujuh. Okay, muka surat 19, doa yang ketujuh. Masih lagi afiah, nampak iaitu doa memohon keampunan dan kesejahteraan. Sama juga zikir petang pun ada, muka surat 43. Petang pun kena baca ni. Kalau tadi Allah ma'afini fi badani tu diulang 3 kali ya. Tapi kalau doa yang ketujuh ni, kalau zikir petang pada muka surat 43, ini kita baca sekali. Itu doa memohon keampunan dan kesejahteraan. Kalau kita baca hari-hari, insya-Allah lama-lama kita boleh hafal. Lama-lama kita boleh. Subhanallah, doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam zikir pagi dan sebab tu kita tengok bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat ujian yang berat, okay? Tetapi Nabi selamat daripada hal-hal yang buruk. Betul? Allah Akbar. So kalau kita perhatikan, kalau kita nampak ataupun ujian yang bertubi-tubi, okay, lepas rosak harta, anak-anak pula dan sebagainya, cuba kita muhasabah. Kemungkinan kita tak baca doa. Kemungkinan kita tak amalkan, kita tak faham. Okay, kita mungkin sekadar baca tapi kita tak faham doa ni. Okay, Allah Akbar. Jadi doa memohon keampunan dan kesejahteraan. Doa ni sangat penting. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Doa ini bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah,
tutupilah auratku, iaitu aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lain-lain yang membuat aku jatuh. Okay? Pada faedah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi dan petang hari. Okay? Rasulullah tidak pernah tidak pernah meninggalkan doa ini. Jangan kita tinggalkan doa ni. Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan harta dari berbagai macam gangguan dan dari berbagai. Kita tengok dekat doa ni. Allah. Kalau kita perhatikan afwa apa afwa. Selain tu qadar itu kita baca apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okay? Jadi kita minta keampunan, kemaafan Allah sekaligus afiah ni ialah keselamatan. Keselamatan. So Rasulullah mengajar kita minta secara global dulu, minta secara umum dulu. Iaitu kita minta apa? Dunia dan akhirat. So minta yang paling besar secara umum, kita minta ya Allah, aku mohon padamu keampunan, kemaafan dan keselamatan, iaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. So mulakan dulu dengan minta sesuatu yang besar dulu. Okay, baru kita pergi pada detail. Baru pergi pada terperinci. Okay. So kita tengah minta keselamatan dari segala keburukan dunia dan segala keburukan akhirat. Okay, iaitu kita meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Okay, saya ada share dekat grup kan hadis. Ada satu lagi hadis pagi tadi. Okay. Ada satu hadis riwayat Tirmizi, mintalah ampunan dan keselamatan kepada Allah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak diberi sesuatu yang lebih baik setelah keimanan dan ilmu daripada keselamatan. Maksudnya selepas dapat iman, setelah dapat ilmu, okey, ialah keselamatan. Keselamatan dunia dan akhirat. Sebab itu barang siapa yang dapat keampunan lepas tu dapat keselamatan, okay, dunia dan akhirat, maka dia telah pun dapat kebahagiaan yang sempurna. Dia telah pun dapat kebahagiaan yang sempurna. Dapat apa? Dapat ampunan. Sebab tu kita selalu minta doa apa? Ataupun istighfar, kita minta ampun kan? Afwa pun minta ampun kan? Okay. Selepas minta ampun, bukan terus, ya Allah kau nak uji aku, ujilah. Sebab sesungguhnya kita ni lemah. Belum tentu Allah uji kita akan lulus, betul? So bukan minta, sengaja minta, ya Allah ujilah, ujilah, ujilah. Tak, Rasulullah tak ajar kita doa macam tu. Rasulullah ajar kita doa apa? Minta selamat. Minta ampun, seterus minta selamat. Sebab kita ni belum tentu tahan diuji pun sebenarnya. Kita rasa kita kuat, belum tentu. So terus minta keselamatan. Kan? Wa'afini. Ada tak dalam doa antara dua sujud? Ada kan? Sebab lepas minta ampun, mintalah selamat. Minta keselamatan. Sebab tu Rasulullah bersabda, mintalah ampunan dan keselamatan. Lepas minta ampun, minta selamat. Selamat daripada murka Allah, selamat daripada azab Allah. Sesungguhnya salah seorang kalian tidak diberi sesuatu yang lebih baik setelah keimanan dan ilmu daripada keselamatan. Okay, sebab tu doa seterusnya lepas kita minta sihat tadi, kita minta keampunan dan keselamatan. Okay. Kenapa kalau lepas minta ampun tu minta selamat? Suka juga macam tadi kan ada sebut pasal fakir kan, doa sebelum tadi. Jadi kalau dia fakir sekalipun, sekalipun rezeki dia sangat kurang ataupun cukup-cukup, tetapi sebab bukan maksudnya kita hari ni takkan diuji. Kita pasti diuji. Diuji dengan apa? Syukur dan sabar.
Jangan ingat sakit je ujian, sihat pun ujian. Okay, adakah kita semakin taat? So, walaupun kita diuji, kita tak akan lepas daripada ujian. Okay, jadi bila kita minta afwa wal afiyah ni, okay, ketika kita diuji, okay, kita sekaligus mendapat bantuan Allah. Siapa yang boleh bantu kita jadi orang yang sabar ketika diuji? Allah. Sebab itulah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. So, walaupun kita diuji, Allah akan bantu kita untuk jadi hamba-Nya yang sabirin, yang bersabar. Okay, kalau dapat nikmat pula menjadi hamba-Nya yang syakirin, yang bersyukur. Okay, sebab dengan ujian fakir tadi, kalau dia dapat hidayah taufik, okay, dapat bantuan Allah, maka dia dapat bersabar, maka dia lulus, dia dapat pahala, dapat hapus dosa, dapat tingkatkan darjat di sisi Allah. Berbanding orang kalau dia diuji fakir tetapi dia tak sabar, maka bertambah dosa. Okey, dia pergi pula jumpa bomoh. Okey, dia pergi sihir pula. Na'udzubillah min zalik. Okey. Allahu Akbar. Rasulullah mengajar kita minta sesuatu yang besar dulu, iaitu minta apa? Afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Okay, baru kita go pada titik. Okay, bila pergi detail pula, apa yang nombor satu? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Itu yang nombor satu. Dini. Apa maksud dini? Agama. Maknanya yang paling teratas, yang paling terpenting, sangat penting. Sebenarnya nak minta keselamatan pada agama. Nombor satu menjadi tertinggi, yang terpenting ialah keselamatan dalam agama. Okey. Ada orang bila dia hilang harta, dia hilang semua keimanan dia. Hilang harga diri. Tapi ada orang walau dia hilang harta, tapi dia tetap tidak hilang iman. Itu yang kita nak. Okey, kita nak sangat, okey. Contoh, dia pergi masjid. Sekali keluar masjid, selipar hilang. Ke besok tak datang dah masjid. Macam mana tu? Tu ujian tu. Okey, dia tetap pergi masjid walaupun keluar masjid semalam selipar dia hilang. So itu maksudnya bila hilang harta tetapi iman dia tetap tak rosak. Tetap utuh, tetap kuat. Okey, nampak macam simple kan? Tapi sebenarnya itu penting. Kenapa akak tak nak sedekah lagi? Contoh, okey, benda tu baik. Tapi bila diuji sikit je, okey, terus tak nak buat lagi dah. Bahaya tu. Okey. Allahu Akbar. Jadi kat sini kita boleh faham, apa yang paling penting kita kena jaga? Harta ke iman? Iman. Sebab kalau hilang iman, habis kita. Okey. Jadi kita kena pasak dalam diri kita, dalam anak cucu kita. Okey. Bahawa imanlah yang paling berharga dalam hidup kita. Sebab itulah Rasulullah mengajarkan kita nombor satu yang nak minta afwa wal afiyah ialah fi dini. Okey, iman iaitu agama kita, okey, yang paling berharga. Okey. So berbanding tanah, kebun, rumah, dinar, wang ringgit, berbanding dengan iman, mana lebih berharga? Iman. Okey. So kalau ada dapat, kalaulah kita perempuan ada emas perhiasan 1 kilogram. Ada emas 1 kilo kat rumah. 1 kilo tau, bukan 100 gram. 1 kilo. Ada. Mana lagi kena jaga? Oh, tapi hakikatnya mana yang kita lebih jaga? Emas tu ke iman kita?
Yang kita berisau lah. Kita lebih risaukan harta, betul tak? Okay. So, doa ni sebenarnya nak mengajar kita, nak mengingatkan kita yang paling berharga adalah iman. Okay, iman tu yang kita kena jaga. Jaga sangat-sangat. Sebab apa? Kita nak minta Allah jaga iman kita daripada dua perkara. Apa tu? Yang pertama ialah syahwat. Kita tahu syahwat tu perut, kemaluan, kan? Kita pun baru je habis bulan Ramadan. Okay? Contoh, ada orang dia sanggup makan rasuah. Kenapa rasuah tu namanya makan? Sebab dia syahwat. Okay? Kenapa seseorang itu sanggup berzina? Sebab syahwat. So, iman boleh rosak kerana syahwat. Yang kedua kerana syubhat, iaitu ragu-ragu. Syubhat ni ialah ragu-ragu tentang agama kita. Okay? Maknanya dia tak faham agama tu secara yang betul. Saya bagi contoh, pernah dengar kan? Orang yang letak bom kat badan dia, lepas tu dia pergi, macam teroris lah orang kata apa, dia pergi bomkan diri dia. Pada dia, siapa yang mati macam tu, kira syahid dapat masuk syurga. Betul ke salah tu? Betul tak pemahaman dia tu? Salah. Itu syubhat. Itu contoh syubhat. Dia salah faham. Dia meragui. Okay? Dia fikir dia dapat masuk syurga dengan jalan tu. Padahal tu macam ala-ala bunuh diri. Okay? Jadi kita minta sangat Allah jaga. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dini, daripada syahwat dan penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Okay? Kemudian wadunia ya, daripada kita mohon keselamatan di dunia. Okey. Yang paling penting dini betul wadunia ya. Kemudian wa ahli ni maksudnya apa? Keluarga, ibu ayah, anak-anak, pasangan, sekali keluarga lah, keluarga kita semua. Kita minta keselamatan daripada penyakit, malapetaka, bencana, keburukan, semualah yang berkaitan dengan diri kita dan keluarga kita. Jadi sebenarnya bila kita doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli. Okey, semua kita hari ni memang tak dinafikan. Okey, selepas kita minta selamatkan iman, minta selamat dunia kita, mesti kita minta ahli keluarga kita, lepas tu kita minta keselamatan pada harta benda kita. Kita kadang-kadang penat-penat balik kerja, balik disambut oleh anak, disambut oleh family kita, hilang rasa penat, betul? Okay. So sekaligus sebenarnya bila kita sebut wa ahli, kita minta anak-anak apa? Anak-anak kita dengar cakap, anak-anak yang soleh, suka dengar Quran. Betul? Kita nak anak-anak kita soleh dan solehah. Okay. Tak terpengaruh dengan pergaulan bebas, tak terpengaruh dengan budaya-budaya yang kita pun tahu lah zaman sekarang yang sangat lawa, sangat melalaikan. Okay. Sekaligus bila kita minta wa ahli tu, kita terus faham ni, kita nak minta akhlak anak-anak kita terjaga. Okay. Beramal soleh. Allah Akbar. Yang paling kita risau itulah anak-anak kita takut terpengaruh kan. Wa ahli. So kita minta Allah jaga sangat. Selamatkanlah anak-anak aku ya Allah daripada pengaruh budaya susah, pergaulan bebas. Itu semua termasuk tu bila kita doa macam tu dalam doa ni. Kemudian wa mali, iaitu harta. Harta. Kita semua tak nak juga harta benda kita dirompak, okey, dimusnahkan, kebakaran ke, semua kita tak nak. Semua kita tak nak. Lebih lagi sebenarnya bila kita minta Allahumma inni as'alukal afwa fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, sebenarnya kita tengah minta apa?
Kita nak minta, ya Allah jadikan duniaku, hidup aku ni, okey, anak-anak keturunan aku ni, mak bapak aku ni, harta aku ni bermanfaat. Kita tahu kan, bila matinya anak Adam, terputus semua kecuali tiga. Jadi bila sekaligus kita doakan wama di harta kita, kita minta dengan Allah sekaligus, sebenarnya dalam doa ni kita minta harta-harta kita itu pun bermanfaat untuk akhirat kita. So kita tak jadi bakhil, kikir, kedekut. So harta kita tu akan dimanfaatkan. Kita bijak nak mengurus harta kita sehingga harta kita itu boleh dimanfaat. Kalau dah mati pula dia jadi sedekah jariah. Okay. Kemudian Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku. Okay, selepas kita belajar Al-Hayy semalam dalam kelas Asma'ul Husna, kalau buka bab 75 ialah As-Sittir. Nanti kita belajar insyaAllah ya. Okay, jadi Allahumma astur. Tutuplah. Ya Allah, tutuplah aurati. Apa maksud aurat? Aurat ni adalah sesuatu yang malu bila dilihat orang. So sesuatu yang kita tak mahu dilihat orang. Itulah namanya aurat. Okay? So kita minta Allah selamatkanlah aurat kita. Sebenarnya ulama kata aurat ni ada fizikal, ada non-fizikal. Contoh kalau fizikal macam lelaki kan daripada pusat ke lutut. Itu aurat fizikal. Aurat non-fizikal apa dia? Yang tak boleh dipegang, iaitu dosa kita, maksiat yang pernah kita buat, kecacatan kita, kekurangan kita pun kita minta Allah tutupkan. Okey? Minta Allah tutupkan. Ingat tak semalam kita belajar Allah Al-Hayy, Allah yang Maha Pemalu? Okey? Allah malu sebenarnya. Allah yang Maha Pemalu, dan antara nikmat terbesar ialah yang patut kita bersyukur ialah Allah tidak memalukan kita di hadapan hamba-Nya yang lain. Okey. Allah Akbar. Jadi Allah mastur aurati wa amin rawati. Wa amin. Maksudnya apa tu? Tenteramkanlah. Aman, tenteramkanlah. Bukan sekadar selamat sekarang ni. Minta tenteram lagi. Minta tenteramkan aku dari rasa takut. Dari rasa takut. Kita ni selagi hidup, kita semua ada macam-macam ketakutan, betul? Takut dengan tu lah, lagi. Takut dengan pemungut hutang, lagi. Takut dengan, kalau orang politik mungkin takut dengan musuh politik dia. Kalau orang berniaga mungkin takut dengan lawan bisnes dia. Jadi, sehingga mungkin boleh bawa kepada penyakit anxiety. Ketakutan yang melampau. Okey? Jadi, kenapa kena baca doa ni? Boleh melindungi kita daripada rasa tak tenteram, rasa ketakutan yang kepada sesuatu yang saya sebut tadi itulah. Perompak lah dan sebagainya, pembunuh ke. Okey? So, minta Allah tenteramkan kita daripada rasa takut. Okey? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kita ada banyak ketakutan, kita ada banyak kerisauan, kita ada banyak kegelisihan. So kita minta Allah tutup kekurangan kita, kelemahan kita. Seterusnya, Allahumma hafasni. Ya Allah, peliharalah aku daripada hadapan, dari belakang, khalfi, yamini, kanan, shimali, kiri. InsyaAllah hari Khamis kita akan belajar Ashabul Ash'abah. Sebelah kiri, golongan kiri. Dalam surah Al-Balad. Kiri dan atasku. Okay, so ini adalah arah-arahnya. Nampak tak? Sebenarnya sekaligus ulama mengatakan arah-arah kita minta perlindungan daripada Allah. Sampai maknanya kita seperti minta perlindungan yang sangat rapat, perlindungan yang sangat sempurna untuk diri kita. Sebab kita ni tahu ke bila aksiden akan berlaku.
Kita tahu ke bila orang nak mengubah? Kita tahu ke bila orang nak sakitkan kita? Kita tak tahu kan? Mungkin dari depan, mungkin dari belakang, mungkin daripada kanan, mungkin daripada kiri, mungkin daripada atas. Jadi, ini adalah satu perlindungan yang sangat sangat menyeluruh untuk kita, dan kita pun dah belajar hari itu masa belajar isti'azah bagaimana daripada perlindungan daripada gangguan syaitan. Okey, itu memang ikrar syaitan yang akan mengganggu anak cucu Adam. Okey, subhanallah. So perlindungan dari segala gangguan, gangguan syaitan, perompak dan sebagainya. Okey. Syaitan dan manusia, jin dan manusia. Sebab semua ni kadang-kadang gangguan yang tak tersangka-sangka, betul? Kita mana pernah sangka dekat belakang kita punya memang ada orang nak buat sesuatu kat belakang kita. Kita mana sangka? Betul? Jadi Allah Akbar. Dari semua sisi kita minta perlindungan daripada Allah. Okay? Dan daripada bawah. Nampak tu? Agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lain-lain buat aku jatuh. Okey, kat mana Qarun? Contoh Qarun yang sangat berharta. Ada istana. Apa jadi daripada istana dia? Apa jadi daripada harta dia? Allah tenggelamkan, masuk dalam bumi, hancur lebur dan rata. Okay. So kita pun tahu ada bencana gempa bumi, kan? Ada bencana yang kata apa, merekah dan sebagainya tu. So ini adalah perlindungan. Wa a'udzu bi 'azamatika an ubtala min tahti. Okey, atau tenggelam dalam bumi dan lain-lain yang membuat aku jatuh. Okey. Hadis ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ya Allah, tutupilah auratku, iaitu tutupilah kekuranganku, aibku, dan segala hal yang tidak baik untuk terungkap dariku. Katalah kita ni sebenarnya pemarah. Kan? Pemarah kita ni kadang-kadang tak boleh kontrol sebenarnya. Tapi dengan kita mengamalkan doa ni, kita minta Allah bantu kita. Ketika orang betul-betul buat kita marah, tapi Allah boleh dengan bantuan Allah, Allah boleh jadikan kita sabar. Maknanya tertutuplah aib kita. Kita ni pantang diprovok sebenarnya. Contoh, ada orang mau cakap sikit je kita punya mengamuk. Tapi kalau kadang-kadang orang kata, orang Melayu kata apa, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata. Jadi Allah lindung kita supaya kita tak pergi tempat tu ke, orang tu tak datang kat kita ke. Contohnya, kita dah dengar dah kawan kita, kau tahu tak, dia sanggup buat aku macam ni. Kalau aku memang kena budak ni. Allah elakkan kita boleh jumpa orang tu. So Allah nak tutup aib kita. Okay? So doa ini hendaknya diperhatikan oleh para wanita, terutamanya bila aurat tadi. Okay? Mengingat di zaman fitnah seperti ini, betapa banyak wanita muslimah yang membuka sebahagian auratnya. Okay? Tatkala banyak wanita muslimah yang membuka sebahagian auratnya, jadilah hal ini seperti hal yang biasa. So sekarang ni seperti normal, tak tutup aurat ataupun tutup sikit je, maksudnya tak tutup sempurna. Pakai jubah, jarang pula. Pakai jubah, tapi ikut bentuk badan pula. Pakai tudung, tapi tetap terdedah dada. Apa maknanya tu? Tak patuh syariat. Dia sekadar faham namanya tutup saja. Dia tak faham benar-benar apakah dalam Islam dikatakan menutup aurat. Okey, Allah Akbar. Memang betul-betul cubaan kan? Kalau wanita sekarang ni lah. Dan antara fitnah yang besar kita pun tahu kan, kita wanita, saya pun wanita juga, kita kena admit. Okey. 3 tar, apa dia? Kalau bahaya bagi lelaki, apa 3 tar tu? Wanita, harta, dan tahta. Okey. So wanita termasuk salah satu punca. Okey. Boleh jatuh seorang lelaki tu. Subhanallah.
memang sangat-sangat merisaukan lah. So kita pun ada anak, kita pun ada bakal menantu, okey, anak cucu. Allah Akbar, memang satu dugaan lah. Tapi ni semua ujian. Cuma pastikan kita lulus. Okey, bila tak tutup aurat tu dah jadi normal, okey, yang menutup aurat betul-betul patuh syariah pula dikira apa? Pelik, tak normal. Okey, buka aurat tu normal. Okey. Sehingga memancing wanita lain untuk bermudah-mudah saja dalam membuka dan menutup dalam hal aurat mereka. Okey, subhanallah. Itulah kalau nak kupas panjanglah pasal aurat ni kan. Tapi saya rasa semua sedia maklum. Allah Akbar. Semoga kita tetap istiqamah. Okey, sentiasa bertambah-tambah hidayah dan taufik kepada Allah untuk menjaga aurat kita semua. Aurat wanita terutamanya. Ya Allah, dalam doa ni juga, berilah ketenteraman di hatiku, iaitu jauhkanlah aku dari segala yang menakutkan diriku. Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan, iaitu perlindungan dari gangguan yang datang menyerang dari 6 arah tersebut. Okay. So ni 6 arah tu depan, belakang, kanan, kiri, atas, kan? Baik gangguan berupa bencana secara fizikal maupun gangguan yang tidak kurang bahaya, iaitu godaan syaitan yang menggoda dari segala arah. Allah. So keselamatan, Allah menyatakan afwan afiah, kita minta afwa, kemaafan, keampunan dan keselamatan pada badan kita. Sama dengan doa yang sebelum tadi, Allah ma'afini fi badani. Untuk apa? Supaya kita kuat menjalankan ketaatan kepada Allah dan untuk menolong agamanya. Okay. Okay, saya rasa sampai situ dulu. Kita akan sambung doa yang seterusnya nanti, iaitu doa ke-8. Atas sikit. Ni. Okay. Aku tak download apps ni. Ada dalam tak, dalam handphone dia dalam handphone. Okay. So insyaAllah kita sambung sikit lagi kan minggu depan doa ke-8, ke-9. Sikit lagi dah nak habis dah ni. Kita semua dah rindu nak belajar balik Riyadhus Shalihin, betul? Okay, insyaAllah. Tapi apa yang kita belajar ni dan zikir pagi petang ni, ada tak dalam Riyadhus Shalihin? Ada. Tapi belakang-belakang. So kita ni advance. Allah pilih ke depan kan. Okay, saya mengambil kesempatan juga untuk mempromosikan program Darul Zahra, iaitu Tadabbur at Home. Okay, slot untuk bulan Mei dah penuh. Okay, sekarang dibuka untuk slot bulan Jun. Slot bulan 6 bulan Jun. Okay, so untuk bulan 5 dah full house. Okay, dah ditutup. Dan kami juga membuka peluang sesiapa sahaja yang hadir fizikal dan online terutamanya, jauh dan dekat. Okey, mudah-mudahan dibukakan hati untuk sama menyumbang ke dalam tabung infak pertubuhan Darul Zahra Negeri Sembilan. Kami adalah NGO yang berdaftar. Okey, di mana infak tetap bulanan ini akan disalurkan kepada untuk wakaf pembangunan, premis bangunan Darul Zahra ini sendiri. Kepada juga tajaan kelas, sebab kelas Isnin, Selasa dan Khamis adalah secara percuma. Ini adalah kuliah umum. Jadi untuk menaja kelas-kelas pengajian ini, dan mudah-mudahan nanti di akhirat ketika ditanya ke mana duit kamu dibelanjakan, kita ada jawapan. Kita ada jawapan di mana harta kita telah diinfakkan kepada pembangunan dan kerja-kerja dakwah pertubuhan Darul Zahra.
Dan juga ada bantuan, kami juga menyalurkan bantuan bulanan kepada asnaf. Asnaf yang terpilih yang mendapat bantuan secara bulanan. Ada. Ada juga di bawah Ketua Darul Zahra, dan kami juga memang ada jadual yang rutin untuk pengajian Al-Quran, terutamanya kami menekankan tadabbur kepada asnaf dan anak yatim. Okey, ibu tunggal dan sebagainya. So, saya mengadu-adukan, kami mengalung-alungkan, okey, insan-insan yang berhati mulia, mudah-mudahan boleh kontak dengan admin. Kami sangat mengadukan kalau boleh infak bulanan yang tetap. Okey, ada cara, insya-Allah nanti boleh bertanya dengan admin, okey. Dan ni program home ataupun tadabbur at home, boleh booking untuk slot bulan 6. Okey. Ini adalah nombor WhatsApp-nya, nombor WhatsApp untuk dihubungi dan akan di-reply insya-Allah. Okay, dan ini adalah nombor akaun atau QR code untuk transfer ke akaun CIMB Islamic Pertubuhan Darul Zahra Negeri Sembilan. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Kami dahulukan dengan jazakumullahu khair atas keprihatinan, dan semoga hanya Allah sahaja dapat membalas segala kebaikan. Mudah-mudahan sumbangan ini akan merancakkan lagi kerja-kerja dakwah kami, okay, dan majlis-majlis ilmu selepas ini insya-Allah. Okay, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa anta fajazakumullah khair. Terima kasih Ibu dan Muta.